Jadi secara rumusannya, berikut adalah recommendation yang kami berikan. Nombor 1, untuk menangguhkan implementasi Generation Endgame atau GEG untuk 3 tahun. Yang ini penting untuk mengukuhkan persediaan untuk memastikan satu implementasi yang efektif, termasuk menyediakan satu intergovernmental enforcement framework. Kerana kita tahu bahawa penguatkuasaan bukan saja di bawah bidang kuasa KKM, tetapi kementerian-kementerian lain, agensi-agensi yang lain, kita perlu ada satu intergovernmental enforcement framework yang sangat jelas, sangat spesifik supaya tak ada salah guna kuasa dalam mengimplementasi akta ini. Bermaksud GEG ini hanya akan diimplementasi pada tahun 2025 kepada mereka yang lahir selepas 2008. Okey, jelas. Nombor 2. Untuk 18 tahun ke atas. Yang kedua, untuk memasukkan satu klausa untuk mengaktifkan satu penilaian mandatory ke dalam akta ini. Laporan penilaian mandatory ini haruslah dilakukan dalam PSC dan akhirnya haruslah dibawa ke Parlimen dalam bentuk usul untuk dibahaskan oleh semua ahli Parlimen dan juga dipersetujui di Dewan Parlimen. Isu-isu yang haruslah ditekankan dalam penilaian mandatory ini, jadi kita propose mensyorkan 2 penilaian mandatory. Pertama, sebelum implementasi GEG, bermaksud kalau mengikut cadangan kami 3 tahun, maka penilaian pertama adalah dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun tersebut, penilaian haruslah berfokuskan kepada 2 isu yang utama. Pertama, ketersediaan kerajaan untuk mengimplementasi secara penuh GEG dan juga melihat effectiveness kesediaan implementasi sebelum GEG tersebut dikuatkuasakan dan diimplementasi secara penuh. Nombor 2, untuk mengkaji keperluan untuk akta ataupun kawasan yang berbeza untuk non-combustible tobacco products ataupun vape dengan tobacco, bermaksud rokok tradisional, berdasarkan data-data dan sains yang ada. Parameter untuk penilaian tersebut haruslah dipersetujui bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Parliamentary Select Committee Health Science and Innovation. Kami mengesyorkan bahawa implementasi penuh GEG haruslah dilakukan selepas penilaian mandatory pertama ini dilakukan dan juga dibawa ke Parlimen. Penilaian mandatory kedua haruslah berlaku 10 tahun lepas implementasi GEG. Dan fokus utama nombor 1 adalah untuk menganalisis dan melihat compliance terhadap keberkesanan akta ini dalam menangani isu rokok dan juga bagaimana ia berkesan untuk menurunkan incidence atau prevalence rokok dalam komuniti kita. Malah jika perlu untuk menambah baik akta tersebut berdasarkan data dan sains yang terbaru pada masa itu. Itu adalah penilaian mandatory yang dicadangkan dalam jawatan kuasa kami. Selain itu, ada beberapa cadangan lain termasuk jawatan kuasa menegaskan bahawa kerajaan haruslah mengetatkan, meningkatkan, intensify penguatkuasaan terhadap isu rokok-rokok ilisit atau rokok-rokok haram supaya implementasi GEG ini dapat dilakukan secara efektif dan target yang ingin dicapai akan dicapai. Keempat, jawatan kuasa ini juga menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mana-mana hukuman kriminal
dijatuhkan kepada terutamanya kepada juveniles atau anak-anak muda. Dari segi termasuk ini bermaksud tak harus ada rekod jenayah. Tak ada harus rekod jenayah, tak ada imprisonment dan sebagainya. Oleh itu, jawatankuasa mengesyorkan bahawa hukuman yang dikenakan kepada anak muda, juveniles ataupun kanak-kanak tidak harus ada penjara, tak direkodkan dalam mana-mana sistem, bermaksud non-criminalization, including for possession. Alternatif hukuman yang kami cadangkan, nombor 1, community service. Nombor 2, mandatory counselling session. Dan ketiga, kami juga mencadangkan agar fine atau kompan yang dikenakan haruslah setimpal, haruslah munasabah dan satu guideline yang sangat jelas diberikan terutamanya untuk first time offenders. Dan ini haruslah munasabah dan jika boleh kami tambah, kami berpendapat bahawa kanak-kanak tidak haruslah dikenakan hukuman mana-mana fine penalty. Kanak-kanak bawah 18 umur. Nombor 5. Jawatankuasa juga mengesyorkan bahawa nicotine replacement therapy atau NRT haruslah dijual secara over the counter dan to be made easily available to the public. Keenam, kami mengesyorkan agar peruntukan ditambahkan dan untuk memperkasakan program MQuit di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menolong mereka yang ingin berhenti merokok. Ketujuh, kami juga mengesyorkan agar sekurang-kurangnya 10% daripada cukai yang dikenakan terhadap industri vape dan rokok haruslah diberikan kepada program MQuit ataupun apa-apa program untuk menolong rakyat kita berhenti daripada merokok. Ya. Wakil daripada Big Tobacco yang dikatakan hadir di sidang parlimen yang cuba lobbying ahli parlimen untuk membantah akta ini, kami bagi. Kita tahu bahawa akta ini adalah akta yang penting dan yang melibatkan semua orang, ada kesan terhadap semua orang. Bagi saya, mana-mana pihak sebenarnya ada hak untuk mengemukakan pandangan ataupun rekomendasi mereka. Tetapi kita sebagai ahli parlimen, kita tidak terikat kepada mana-mana pihak. Kita akan membaca seperti dalam proceeding PSC kami berjumpa dengan semua orang. Termasuk industri tobacco, industri vape, NGO, pakar-pakar perubatan dan itulah bagaimana kita dapat merangka satu rekomendasi yang lebih komprehensif dan holistik untuk isu ini. Did they meet you all, or did they meet only certain people here? What you get it that they actually met the opposition leader? Okay, I cannot answer for that. They have not personally met me here in Parliament, but on a select committee level, we have met them. We have met them to get their inputs.